Jalasa khalfa Mahmudin. Di manakah Hamid duduk? Duduk di belakang Mahmud. Okey. Saya baca sekali bahasa Arab dia. Aina jalasa Hamidun. Di manakah Hamid telah duduk? Di manakah Hamid telah duduk? Jalasa khalfa Mahmudun. Dia telah duduk di belakang Mahmud. Okey, itu. Okey, summa al-khamis. Okey, kemudian nombor 5. Tafadhal, silakan. Siapa nak cuba boleh. Nak cuba? Zahaba mari. Zahaba mari. Okey, boleh. Ada dengar-dengar bunyi tu. Cuba start boleh? Okey, silakan. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Jalasa amamal mihrabi. Ammar telah pergi ke masjid dan telah duduk di hadapan mihrab. Okey. Ya, terima kasih. Syukran. Okey, nombor 5. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Ammar telah pergi ke masjid. Wa jalasa amamal mihrab. Dan dia telah duduk di hadapan, berada di hadapan mihrab. Okey, itu. Mihrab tu lah kat depan masjid tu. Yang dalam masjid tu. Okey. Habis soalan nombor 6. Kemudian yang terakhir kita tengok dalam bawah tu kat kotak tu al-kalimatul jadidah. Maknanya perkataan-perkataan yang baru. Ini mufradat yang baru, word yang baru, perkataan-perkataan yang baru. Okay, di antaranya yang kita belajar hari ini al-mustashfa. Al-mustashfa. Okey. Maknanya ni hospital. Al-mustashfa adalah hospital. Almania. Almania ni apa? Jerman. Almania, Jerman. Okey. Kemudian Inglaterra adalah England. Inglaterra adalah England. Kemudian Switzerland. Switzerland ni Switzerland. Switzerland ni adalah Switzerland. Okey, kemudian as-sikin. As-sikin tu ni ada ni lah syaddah lah. As-sikin. As-sikin maknanya pisau. Pisau. Faransa, Perancis. Amama di hadapan. Khalfa di belakang. Okey. Okey, ada soalan? Maknanya kita dah habis pelajaran yang ke-8. Kita nak masuk pelajaran yang ke-9. Semua sekali ada 24 pelajaran. Tak apa. Kita baru nak masuk pelajaran yang ke-9. Okey. Ada soalan untuk pelajaran yang ke-8? Ada soalan boleh kemukakan soalan kalau ada soalan. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita boleh teruskan kepada pelajaran yang ke-9. Okey. Ad-darsu at-tasi'. Ad-darsu at-tasi', pelajaran yang ke-9. Ad-darsu at-tasi'. Okey, jadi ni pelajaran ke-9 ni
pelajaran yang kita telah belajar sebelum-sebelum ini. Jadi boleh cuba, tafadhal. Okay, silakan. Siapa? Ustaz, saya cuba. Okey, syukran. Boleh. Baca je, tak payah terjemah ke macam ni? Cara kita baca dan terjemah. InsyaAllah. Tak apa, cuba baca dulu. Baca. Okey. Man haza rajulu huwa Abbas. Siapa siapa lelaki ini? Dia adalah Abbas. Okey. Okey. Baca lagi ke? Terima kasih. Okey, tak apa. Kita bagi Okey, orang lain sama. pula. Okey, syukran. Okey, jadi dia baca tadi, man hadzal rajulu. Siapakah lelaki ini? Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Okey. Okey, kemudian sambung. Boleh cuba? Saya Ustaz, insyaAllah. Okey. Saling bertemu. Okey, tak apa. Tafadhal. Ya, tafadhal Abdul Syafiq. Puan Salma saya. Okey, silakan. InsyaAllah. Okey, saya Ustaz. Abbasu tajiru. Abbasu ke Abbasun? Abbasun. Okey, naam. Abbasun tajiru. Tajirun. Tajirun. Oh ya, tajirun. Abbasun tajirun. Yes, naam. Abbas seorang peniaga. Okey, naam. Peniaga. Bawah dia. Abbasun tajiru. Tajirun. Oh ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Naam. Okey, terjemahkan. Abbas seorang peniaga lelaki yang kaya. Okey, syukran. Abbas seorang peniaga kaya. Syukran. Ahsan, terbaik. Okey, terima kasih. Okey, betul. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang peniaga. Abbas adalah seorang businessman. Okey, itulah. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang peniaga yang kaya. Okey. Betul? Okey. Kemudian bawah dia dua lagi ayat. Silakan. Hamidun mudarisun. Naam. Sahih. Hamid seorang guru. Hamidun mudarisun jadidun. Hamid seorang guru baru. Okey. Betul, terima kasih. Okey. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru lelaki ataupun seorang guru lah. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru lelaki yang baru. Okey. Tengok bawah dia. Sambungan bawah dia. Okey, betul ya, sambungan bawah dia kan. Okey, saya. Okey, silakan. Ma haza tuffahun. Naam. At-tuffahu fakihatun lazizatun. Apakah ini? Ini apple. Apple buah yang sedap. Yang lazat. Sedap ke lazat? Sama. Sama je. Okey. Sama je. Okey, syukran. Ma hadza, apakah ini? Hadza tuffahun. Ini adalah sebiji apple. At-tuffahu fakihatun lazizatun. Apple itu adalah buah yang sedap. Adalah buah yang enak. Adalah buah yang lazat. Sama je.
Okey itu. Okey, Soma. Seterusnya. Okey, seterusnya. InsyaAllah Ustaz. Okey. Ma dzalika. Dzalika usfaurun. Usfaurun. Apakah itu faurunnya apa Ustaz? Burung. Faurun. Itu burung Ustaz. Nah, itu adalah seekor burung. Okey lagi. Okey. Okey, kemudian al-usfuru. Al-usfuru irung sohirun. Burung irunnya apa? Irun tu burung lah. Okey, Irun. sebenarnya usfur burung pipit lah, burung pipit. Tepung makna burung lah, tapi usfur tu burung pipit. Jadi irun tu burung. Irun tu burung secara umum lah, burung kan. Tapi kalau usfur ni burung pipit. Burung pipit. Jadi maknanya al-usfuru burung pipit itu ta'irun saghirun. Adalah burung yang adalah burung yang kecil. Maknanya burung pipit itu adalah burung yang kecil. Okey, boleh ya? Ataupun pipit itu adalah burung yang kecil. Macam itulah. Jadi maknanya usfur, burung ni banyak burung kan? Banyak burung. Di antaranya usfur ni burung tapi adalah burung pipit. Sebab itulah kenalah ta'irun saghirun, burung pipit yang kecil. Okey itu. Okey, syukran. Okay, saya baca sekali lagi. Madzalika. Apakah itu? Zalika usfurun. Itu adalah seekor pipit ataupun seekor burung pipit. Al-usfuru, pipit itu, ta'irun adalah seekor burung saghirun yang kecil. Pipit itu adalah seekor burung yang kecil. Okay. Kemudian bawah tu al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Dia kata al-arabiyyah tu maknanya Arab lah. Bahasa Arab adalah lughah tu bahasa lah, language. Arab adalah bahasa yang mudah. Al-arabiyyah lughatun sahlah. Arab adalah bahasa yang mudah. Gitu. Okey, kemudian al-arabiyyatu lughatun jamilah. Arab adalah bahasa yang indah, bahasa yang cantik. Jamilah ni cantik, indah. Okey. Kemudian sambung baca. Amma. Ustaz saya. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanun. Ammar seorang murid yang rajin dan Mahmud seorang murid yang malas. Okey. Yang bawah baca tu Ustaz. Okey, boleh. Man anta, siapakah kamu? Ana talibun, saya seorang murid lelaki. Anta talibun jadidun, kamu seorang murid yang kamu seorang murid baru. Naam, ana talibun jadidun, ya, saya seorang murid baru. Okey, cumanya dari sudut bacaan dan terjemahan tadi ada tertinggal sedikit. Okey, tak apa, saya bagi tahu balik. Okey, Ammarun talibun mujtahidun.
Ammar adalah seorang pelajar yang rajin. Okay, mujtahidah ni rajin. Mujtahidun rajin. Wa Mahmud dan Mahmud talibun, seorang pelajar kaslan. Lazy, malas. Okey. Man anta? Siapakah kamu? Ana talib. Saya seorang pelajar. A anta? Ni. A anta tadi tertinggal. Kan tertinggal tadi kan. A anta. Tu okey, dia sebab nampak macam sama. Okey, A yang pertama tu dia memberi makna kata tanya, adakah? Dia sebab dia duduk gabung, dia duduk rapat. A anta talibun jadidun? Adakah kamu seorang pelajar lelaki yang baru? Adakah kamu seorang pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadid. Ya, saya adalah seorang pelajar yang baru. Itulah. Okey, boleh? Boleh tak boleh? Okey, kemudian tengok dia punya tamarin. Tamarin ni dia punya exercise, latihan lah. Tamarin. Dia punya latihan, exercise. Okey. Nombor 1 dia kata iqra waktu. Iqra waktu, baca dan tulis. Iqra waktu, maknanya baca dan tuliskan barislah. Dan kemudian terjemahkan. Okey. Okey, cuba boleh. Kita buat praktikal bersama. Okey. Boleh? Silakan nombor 1. Ada cuba. Puan Fahimah nak cuba ke? Kita tafadhal Syafiq. Muhammadun talibun qadimun. Okey, betul. Muhammad adalah seorang pelajar lama. Qadimun lama, Ustaz. Ya, sahih. Betul, right. Okey, nombor 1 sampai betul lah. Mahmud talibun qadimun. Mahmud Mahmud pula. Muhammad talibun qadimun. Muhammad adalah seorang pelajar. Talibun tu seorang pelajar lelaki. Qadimun, yang lama. Okey, tu. Kemudian nombor 2, silakan. Okey, silakan. Siapa nak baca? Saya cuba lagi Ustaz boleh? Okey, boleh. Azalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Adakah lelaki itu guru baru? Tidak. Dia adalah seorang doktor yang baru. Okey, sahih. Okey, saya baca bahasa Arab lagi. Azalika rajulu, adalah lelaki itu, mudarrisun jadidun, seorang guru yang baru. La, tidak. Huwa tabibun jadidun. Beliau ataupun dia adalah seorang doktor lelaki yang baru. Okey. Summa al-thalis, kemudian nombor 3. Okey, silakan nombor 3. Okey, sambung nombor 3, tafadhal. Tak ada orang ke?
Abang mana? Okey, tafadhal. Nombor 3. Boleh. Agak Faimah boleh. Okey. Hadza Okey. darisun sahilun. Okey, sahlun. Yang tengah-tengah tu ha tu mati. Sahlun. Okey, maknanya hadza darsun sahlun. Sahlun. Jadi maknanya dia ini adalah pelajaran yang mudah. Hadza darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Okey. Kemudian nombor 4. Silakan. Kalau boleh saya nak bagi peluang kepada peserta kelas kita lah supaya dapat manfaat. Saya boleh semak. Salah tak apa. Asalkan kita mencuba. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Dan nombor 4. Nombor 4. Silakan. Okey, boleh? Nombor 4. Ayat mudah saja. Ayat mudah saja. Ya. Mana pun sama ni. Nombor Saya 4. insyaAllah. Abbasun tajirun syahirun. Naam, sahih. Naam, betul. Okey, terjemahkan. Abbas seorang peniaga lelaki. Syahirun. Okey, syahirun ni terkenal, masyhur. Kalau tak ingat makna tak apa, saya akan bantulah. InsyaAllah. Okey, jadi maknanya Abbasun tajirun syahirun. Maknanya Abbas adalah seorang peniaga yang terkenal, yang masyhur. Okey, itu. Ya. Kenapa? Macam mana kita nak tahu belakang dia ni bunyi macam Abbasun? Saya tahulah sebab dia seorang. Okey. Tajirun syahirun. Okey, Mana betul. belakang dia ni run ke ri ke? Okey. Saya explainkan sekali lagi. Bila kita baca dalam bahasa Arab, terutamanya isim lah, kata nama. Maknanya semua ni kata nama lah kan. Maknanya perkataan dalam bahasa Arab untuk isim kata nama asalnya adalah berbaris dhammah. Okey, asalnya berbaris dhammah depan, baris depan lah. Melainkan ada sebab. Di antaranya sebabnya nanti Puan Faimah boleh tengok balik siri yang lepas. Maknanya kalau sebelum dia tu ada huruf ja. Huruf ja ni kata sendi nama. Dia ada dalam buku saya tu ada. Nanti tengok balik, di antaranya dia akan jadi baris bawah. Kalau sebelum dia tu ada huruf ja. Maknanya min, dari, daripada, ila, kepada, itulah. Itu dinamakan huruf ja. Ataupun ada zorof tadi tu yang kita namakan zorof makan tadi kan. Zorof tempat. Maknanya di belakang, di depan, itu. Kalau isim berada selepas semua tu, isim akan jadi majrur dengan baris bawah kasrah. Itu. Tapi basicnya isim tu kalau tak ada sebab yang menyebabkan dia jadi baris bawah, baris atas, maka dia akan baca dengan baris dhammah. Itu dia punya kunci dia. Dia punya ni lah. Rule dia punya peraturan dia. Dia punya tu. Tata bahasa dia. Okey, itu. Okey, boleh Okey. Kemudian nombor 5. Nombor 5 berbunyi Bilalun muhandisun kabirun. Bilal ni Bilal lah. Bilal. Orang kata orang yang melakukan azan tu. Okey, Bilalun muhandisun kabirun. Ataupun dengan makna ada orang gunakan Bilal ni dah sebagai nama orang. Bilal. Nama lah kan. Ada juga kan. Tak apalah. Okay. Bilal adalah seorang jurutera yang besar. Jadi asal nama dia Bilal tu nama orang. Tapi bila orang Malaysia ni, Bilal ni Tok Bilal tu muazzin.
Sebenarnya asalnya Bilal ini nama orang. Yang nama dia ambil daripada nama sahabat Nabi. Kita apa? Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah seorang jurutera besar, kabir. Ada seorang maknanya besar di sini. Dia tak beritahu besar apa. Besar badan ke ataupun dengan makna kabir ni dengan makna besar terkemuka. Maknanya Bilal adalah seorang jurutera yang terkemuka. Yang besar lah. Maknanya besar itu dia tak bagi tahu secara apa? Secara khusus maknanya besar apa? Besar badan ke besar apa kan maknanya. Tapi yang kita boleh faham seorang jurutera yang besar, maknanya seorang jurutera yang terkemuka lah. Yang tersohor jugalah maknanya. Ataupun orang kaya sebagainya lah. Itu. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6 ni al-inklizi al-inkliziyah al-inkiliziyatu. Okey boleh ni bahasa English lah ni, English. Lughatun so'batun. Dia kata English adalah bahasa yang susah. Okey, kita boleh padankan. Kalau mudah, sahlah. Simple kan, sahlah, sahlun ataupun sahlah. Dia ada ta dekat belakang ni, ada ta marbutah ataupun tak ada ta marbutah ni, dia boleh buang. Dia berpandukan kepada dekat depan dia ni. Ini kita dah belajar sebelum ni. Kita belajar bab. Kita dah belajar belum bab sifat dengan mausuf? Asalnya belum ingat lagi tak? Kita dah belajar belum bab sifat dengan mausuf? Belum lagi saya. Belum Okay. Belum lagi. Jadi sebenarnya pelajaran yang ke-9 ni kita dah mula masuk dah bab sifat dan mausuf. Jadi saya terangkan sikit. Maknanya sifat dan mausuf ni, ni dah contohnya lah. Jadi tadi kita tengok Ustaz. Kenapa ni kan ada yang sahlah, ada yang sahlun. Kita pergi dulu rupanya. Contohnya tadi, kita ambil yang mula-mula tadi. Kita ambil yang mula-mula tadi. Abbas adalah seorang peniaga yang kaya. Boleh tengok? Abbas adalah seorang peniaga. Mula-mula dia bagi Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang peniaga. Ini tak ada masalah. Tajirun. Yang kedua ni Abbasun tajirun ghaniyun. Ini ghaniyun kita dah belajar. Tajirun ni dari segi jantina. Dalam bahasa Arab ni dia unik untuk yang peserta kita yang dah sampai yang siri 19, dia dah tahulah. Dalam kata nama dia ada jantina. Perkataan ataupun perkataan isim tu dia ada jenis jantina dia. Bukannya kalau kata buku tu lelaki, dia tu jantina lelaki tapi jenis dia tergolong. Macam tajirun, dia adalah salah satu daripada jenis muzakkar, menunjukkan lelaki. Muzakkar ni maknanya lelaki, man lah. Jadi yang ni dinamakan pemilik sifat lah. Yang ni dinamakan mausuf. Yang terkena sifat siapa? Peniaga lah. Siapa yang kaya? Ghaniyun ni adalah sifat. Nama dia sifat. Sifat lah kaya kan. Jadi tajir ni istilah dia mausuf. Itu orang yang menerima sifat itu. Dia macam ni. Tadi kan. Saya buat ni nampak ke? Nampak ke? Test. Nampak Nampak Ustaz, nampak. Okey. Takut tak nampak pula. Sekejap kita tunjukkan macam mana dia punya ni. Tadi kan Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang peniaga. Tapi dia tambahkan dengan sifat ghaniyun.
Yang merah ni adalah dia punya sifat. Bahasa Arab kita panggil sifat lah. Semelayu pun sifat je lah. Sifat. Ini sekali ni lama sikit, nanti Kathy dah faham. Ini boleh buat dia punya rujukan lah. Ni ada, kalau boleh tengok pada buku nota tu, pada sifat dan mausuf. Ini sifat. Okey, yang kedua ni sifat. Kemudian yang depan dia tu, yang depan dia ni tajirun ni. Ini kita panggil apa? Mausuf. Mausuf ni maknanya yang terkena sifat siapa? Yang menerima sifat kaya tu adalah peniaga lah. Ni. Okey, boleh. Okey, jadi Abbas adalah seorang peniaga yang kaya. Jadi Ghani ni okey, Ghani ni kaya ni, dia akan ikut kepada si mausuf dekat depan ni. Dia akan ikut. Dia akan ikut dari sudut apa? Okey, boleh catat dalam buku tulis ke apa. Nanti saya akan tuliskan balik. Ghaniyun ni dia akan ikut dia dekat depan dia ni, mausuf ni, dari sudut dua perkara. Kita ambil lah. Okey, yang pertama dari sudut jantina. Dari sudut jantina, iaitu apa? Ghaniyun. Ghaniyun ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Tak ada ta marbutah kan? Tak ada ta marbutah, dia ikut dekat depan dia ni, tajirun. Sebab apa? Sebab tajirun ni lelaki. Jadi ghaniyun pun kenalah lelaki, muzakkar. Tak boleh ada ta marbutah. Tak boleh ghaniyah. Jadi dia kena ikut dari sudut lelaki ataupun perempuan. Dari sudut jenis lelaki ataupun jenis perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ikut dari sudut bilangan. Kalau tajirun ni seorang lelaki, seorang peniaga, ghaniyun ni mestilah menunjukkan satu juga. Maknanya seorang peniaga yang kaya, satulah dia kena ikut. Yang ikut-ikut tu kita namakan dalam bahasa Arab tabi'. Tabi' maknanya kena mengikut dekat depan dia ni. Okay, itu. Yang ketiga ni dari sudut i'rab. Dari sudut i'rab ni, dari sudut hukum. Macam kita baca tajwid, ada hukum idgham, ada hukum iflaq dan sebagainya kan. Okay, jadi ini pun dia mengikut. Dia mengikut. Okey, boleh? Jadi akan datang kita akan tengok. Kita akan tengok secara terperinci. Boleh? Okey. InsyaAllah ada apa-apa soalan untuk sifat dan mausuf ni? Ustaz nak tanya sikit yang ketiga tu hukum ni yang kat mana macam ni hukum dia? Okey, hukum tu dari sudut baris. Maknanya kalau tajirun tu baris depan, ghaniyun tu pun kena baris depan, dhammah. Itulah maknanya dari segi hukum tu dari sudut hukum baris. Yang kita namakan hukum i'rab. Maknanya kalau dia tu baris depan, kita namakan dia tu salah satu daripada rokok lah. Apa itu? Boleh tengok dulu dalam buku nota. Dalam buku nota tu dalam bab sifat. Hari ni kita belajar pengenalan dulu. Maknanya pelajaran yang ke-9 ni kita dah masuk sifat dan mausuf. Okey, boleh? Okey, jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, ada salah silap. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan. Syukran jazilan.